tidak ada bersebab, dengan keadaan yang sangat kerap, lebam-lebam, sakit, patah, riuk. Di situ elemen jenayah mungkin timbul. Ini mungkin yang cuba dijelaskan oleh Menteri Penaan, bahawa merawatan itu jangan sampai mendera. Jadi kena ada pemisahan. Bagi saya sebagai pengamal undang-undang, saya lihat ada wajarnya kita taksirkan juga merawatan itu bagaimana. Seperti yang Cik Mat sebut, balik kepada ajaran Islam, ada tata caranya, ada kaedahnya. Merawatan itu bukan melepaskan geram, mengasuh dengan lembut pada pusat ke bawah, tapak kaki yang lebih aula, yang lebih utama. Kadang-kadang kalau atuk nenek kita, mak bapak kita dulu kalau rotan dengan selawatnya, dengan Allahu Akbarnya, baru datang. Itu mendidik mendidik. Baik, Cik Mak pun kena buku ya. Kita akan bincang kita akan bincang lebih lanjut tentang isu rotan mendidik atau mendera. Dan perkara yang saya nak jelaskan selepas ini, kerana yang lebih penting adalah kenyataan yang keluar, kebiasaannya harus kita fikirkan semasa-masa, kerana ia akan memberi impak ataupun kesan kepada negara secara keseluruhan. Baik, kita jumpa lagi selepas ini. Jangan kemana-mana. Menghubungi kami di talian 03 2059 4624 ataupun 2059 4625. Isu rotan mendidik atau mendera ekoran daripada kenyataan Menteri, walaupun telah dinyatakan selesai oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Timbalan Perdana Menteri, tapi kita masih dan boleh terus membincangkan perkara ini kerana ia adalah soal-soal kepentingan secara keseluruhan ataupun negara. Cik Mat, saya suka kalaulah tak dibenarkan rotan, apakah kita boleh menjamin bahawa kita boleh mendidik dengan baik? Saya nak berbalik kepada yang Encik Mak mulai tadi tentang bayangan Tan Sri P.Ramlee 58 tahun lepas. Jadi ini satu perkara yang boleh kita kekalkan. Tak payah kita ambil elemen-elemen barat yang mungkin ada perkara sampingan ataupun di sebaliknya seperti yang Datuk Khairul sebut tadi. Okey, saya sendiri tak pernah penjawatan oleh bapa saya. Tak pernah? Tak pernah kena. Tapi dengan cikgu tak terkira banyaknya. Macam mana yang saya sebut dalam tulisan saya tu. Jadi apa yang penting pada kita, pada saya lah, dalam Islam ni sebenarnya amat menekankan pendidikan. Contoh daripada hadis Nabi tentang kewajipan menyuruh anak-anak bersolat. Apabila umur 7 tahun, suruhlah anak kamu bersolat. Dan apabila sampai umurnya 10 tahun dia tidak bersolat, maka pukullah dia. Tempoh 3 tahun. Rasanya kalaulah kita dah menjalankan tanggungjawab kita mendidik selama 3 tahun tu dengan suruh solat tiap-tiap hari, anak mana lagi yang tak akan ikut? Maksudnya bila dah sampai 10 tahun tu, kalau tak solat juga dalam masa 3 tahun, memang patut dah kena pukul. Tapi itu pun masih kita kata dalam pukulan. Dalam konteks pendidikan Islam ni, pukulan ni macam mana? Banyak syaratnya sebagaimana yang disebutkan oleh seorang ulama, Abdullah Nasir Urwan. Macam yang Datuk Khairul ada sebutkan tadi, tidak boleh dengan perasaan marah di bahagian mana, tidak boleh dengan pukulan ni macam mana. Maksudnya bila sekali pukulan tu, katakanlah si anak ni minta jangan pukul dia, patut dibagi peluang untuk dia berubah, memperbaiki keadaan diri dia. Banyak syaratnya. Dan saya nak ambil satu hadis yang saya tengok daripada Ibnu Mas'ud. Ini bukanlah pada pukul anak ataupun watan anak, tapi hamba. Ibnu Mas'ud dia pukul hamba dia. Nabi datang. Nabi datang pada dia, tegur dia. Dan Nabi kata, kalau kamu teruskan pukul hamba-mu ini, mungkin akan terbuka satu pintu neraka untukmu. Oleh sahabat ini, dia bila dengar teguran Nabi itu, dia terus merdekakan hamba dia tu. Maksudnya syarat-syarat pukulan dalam Islam ni sebenarnya ketat. Contohnya dia tahu kata pukul tak boleh angkat ketiak. Maksudnya jangan, kalau dalam bahasa kampung Datuk Dahlan disebut hawin. Jangan hawin. Maksudnya jangan pukul dengan kuat. Maksudnya dengan cara mendidik. Itulah kita rasa penekanannya dalam budaya kita orang Islam ni, dalam ajaran Islam ni adalah untuk mendidik, bukannya sebagai mendera. Sebelum sampai pada Datuk Khairul, biasanya ada yang juga dalam keadaan nak mendidik, tetapi dalam tengah nak mendidik itu dia rasuk oleh syaitan dan sebagainya, dan inilah menyebabkan soal pengajaran ni kepada penderaan. Itu memang boleh berlaku. Dan macam mana yang kita bisa tengok, memang orang kadang tu seperti kata kerasukan, pukul anak.
Bila dah pukul ni dia datang satu shift mungkin dia seronok. Dia bosan geram. Nak marah. Itulah yang mungkin bawa pada penderaan. Sebab itulah nak didik anak ke didik diri sendiri dulu. Maksudnya kita pun kena patuh dengan syarat-syarat tanggungjawab kita sebagai mak bapak. Macam mana kita nak marahkan anak, nak tegur anak, nak membetulkan anak. Kalau itu keadaannya, maka diri sendiri pun tak betul. Kena betul diri sendiri dulu. Nak betul anak kan dulu. Itu satu perkara yang boleh kita bincangkan. Datuk, saya nak cukil pengalaman Datuk dia pergi ke Sweden tentang kes anak Azizul Rahim dan Syarwati tu. Jadi perkara yang kita lihat bahawa kalau ini terlaksana jadi seperti yang di Sweden, maka akhirnya kesan itu akan berpanjangan, Datuk. Ya. Kita berpengalaman di Sweden ya, mematikan kes itu ya, 2 bulan juga lah. Kita buat kajian, kita buat ramah, kita jumpa peguam, aktivis hak asasi, hakim dan sebagainya. Jelas sekali mereka pun tak bersetuju dengan undang-undang demikian. Hak kanak-kanak itu berselindung di sebalik hak asasi, tapi sebenarnya hak ibu bapa bagaimana pula. Di Sweden sendiri sebahagian besar daripada mereka menubuhkan banyak komiti jawatan kuasa, institut kajian ya, Nordic Committee. Sebahagian besar juga tak bersetuju dengan pelaksanaan melarang rotan anak-anak ini kerana melahirkan generasi besar kepala. Dia merujuk sebagai generasi besar kepala. Di mana anak-anak ini setiap hari di sekolah akan ditanya oleh guru-guru, ditanya oleh pengawal keselamatan, what happened last night, malam tadi kena pukul dan sebagainya. Mereka juga sampaikan tak boleh ditegur TV apa nak tengok malam tu, adakah ibu bapa tukar channel TV sebagainya. Kerana sebenarnya kisah merotat ni tak akan habis di situ saja. Selepas katalah kita bersetuju dengan convention ini, dia akan disusuli dengan tindakan yang lain. Contohnya bila dapati bersalah ibu bapa itu merotan, akan ada tindakan memisahkan hingga umur 18 sehingga umur 18 tahun. Ya, dan siapa yang menjaganya boleh jadi siapa saja, keluarga angkat, walaupun berbeza agama, keluarga angkat. Itu ada bisnes pula kat situ Dan di situ ada industri, ada bisnes di mana seorang anak itu apabila dijaga oleh keluarga angkat boleh mendapat sehingga 10,000 crowns, Swedish kronas ya, bersamaan dengan RM4,300. Kalaulah satu keluarga itu ataupun mak bapa itu dia berarti bersalah memukul 5 orang anak, sekali 5 itu dipindah ke keluarga angkat. Jadi bayangkan dia dapat 20,000 ringgit Malaysia bersamaan dengan mereka tinggi sehingga mewujudkan ulat, informer. Itu ya tadi bila datang sekolah, guru-guru boleh jadi informer, pengawal keselamatan, ada komisen juga. Ada komisen. Itu kita bimbang gejala perkara ini akan disusuli dengan pemisahan sementara atau pemisahan sehingga 18 tahun dan akhirnya mewujudkan industri pengangkatan, industri anak angkat yang akan mewujudkan komisen, ulat-ulat, ibu bapa angkat. Tidak ada sebenarnya tak akan sama ya, ibu bapa angkat dengan ibu bapa kandung. Jarang sekali saya tengok sebenarnya pun mendera ni sampai tahap maksimum, kecuali ibu bapa yang ada masalah. Tadi saya setuju dengan Cik Mat, dengan Datuk sendiri, sebenarnya ini isu terpencil. Masyarakat boleh menilai sama ada keluarga itu, ibu bapa itu ada elemen mendera ataupun mengasuh. Datuk adalah antara yang pakar dalam undang-undang dan Datuk juga berada dalam landasan politik. Saya nak ke politik sedikit. Kita tidak dapat menafikan bahawa daripada ungkapan dan juga kenyataan ini memberi kesan besar kepada soal politik dan kepimpinan negara. Apakah Datuk rasa di masa-masa akan datang mestilah kita berhati-hati dan juga merujuk kepada pakar ataupun membuat analisa tersendiri sebelum kita menyatakan sesuatu yang boleh menggegarkan negara? Ya. Saya lihat ada kecenderungan ya dalam suasana semasa pihak-pihak yang berkuasa, sama ada menteri, pihak yang menjaga keselamatan negara mengeluarkan kenyataan secara spontan. Spontan itu boleh
tetapi harus ditapis dengan sensitivity. Katakanlah soalan itu soalan wartawan pun biasa. Kan, mak wartawan, saya juga pernah jadi wartawan, Datuk Dahlan juga wartawan. Wartawan memang sikapnya begitu. Mereka suka menduga. Mereka suka mencari isu yang baik untuk ditanya. Tapi sebagai menteri, kata contoh, jawapan itu kadang-kadang tak usah terlalu spontan. Lebih baik kita kata perkara ini sedang dikaji, perkara ini akan dibincangkan ataupun belum diputuskan, daripada kita kata ya, rotan ini akan dipertimbangkan sebagai satu jenayah. Bukankah ianya akan meributkan? Ya? Saya tak percaya akhbar media sengaja mensensasikan. Tak usah tuduh begitu. Kerana kalaulah sekiranya perkara ini tidak dibawa ke muka depan, kod besok betul dibentangkan. Seperti mana yang pernah berlaku pun sebelum ini. Seperti yang Datuk Dahlan sebut tadi, memberi implikasi politik. Sampai bila kita nak berselindung di sebalik penjelasan selepas silap? Sampai bila kita nak ahli politik nak jadi bomber? Maksudnya dah terbakar, baru kita nak siram api, kan? Siram air. Mengapa kita tak berhati-hati sebagai pemimpin yang dikelilingi oleh penasihat-penasihat? Apa saja isu yang sensitif, agama, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan undang-undang, berkaitan dengan adat resam, budaya, semuanya itu mestilah dijangkakan. Sebagai seorang pemimpin, apabila berhadapan dengan wartawan, mesti kita jangkakan soalan-soalan yang boleh menjerat bukan saja diri kita, parti yang kita wakili dan juga kerajaan yang kita naungi.